A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni jam dah 9.35. Seperti yang dijanjikan dalam iklan kita, bagi yang kali pertama menyertai program ni, sebenarnya dalam iklan kita dah tulis dah bahawa kita akan buka Google Meet ni mulai 9.20 hingga 9.35 untuk masukkan untuk tuan-tuan dan puan-puan join. Kemudian kita akan mula program pada 9.35. Sekarang ni jam 9.35, insyaAllah kita akan mulakan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, program saya maksud secara maya ni, iaitu yang dinamakan sebagai program generasi Al-Quran ni, sebenarnya adalah kita buka, adalah terbuka kepada awam, orang awam, siapa-siapa saja nak menyertai, tak amat digalakkan. Kerana setakat ni biasanya kita dalam sekitar 50 orang lah. Sedangkan Google Meet kita ni boleh sampai 100 orang setakat ni. Dan juga kita juga ada buat rakaman. Ramai juga ada yang juga yang ikut rakaman dia, yang kita buat rakaman dalam YouTube dan boleh ditonton selepas. Kalau siapa nak secara langsung live, kena ikut, kena join setiap malam. Program ni dia adakan setiap malam tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu setiap malam kita akan baca Al-Quran 2 surat bersama-sama dengan Ustaz kumpulan kita yang ada hadir. Kita akan baca bacaan Ustaz. Kemudian kita akan ikuti program ilmu, iaitu kuliah ataupun tazkirah pendek daripada Ustaz sebelum kita buka pada interaksi antara kita. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi memulakan program ni, sama-samalah kita buka dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini 29 Ogos kita dah sampai siri yang ke-17, tuan-tuan dan puan-puan. Siri yang ke-17 program generasi Al-Quran. Pada malam ni tetamu kita ataupun guru kita yang akan membimbing kita pada malam ni adalah Ustaz Muhammad Muaizam bin Muhammad Ishaq. Ustaz Muhammad Muaizam bin Muhammad Ishaq. Saya tengok pun yang ada yang hari ni mula join, sebenarnya adalah kenalan kepada Ustaz Muaizam ni. Ustaz Muaizam ni ramai, tengok ada beberapa orang yang kenal, rasanya yang kenal. Ustaz Muaizam dah ada join hari ni. Jadi kita mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi lagi kita kenal Ustaz Muaizam. Jadi pada malam ni di siri yang ke-17 kita akan baca masih lagi surah Al-Baqarah, iaitu muka surat 35 dan 36. Muka surat 35 dan 36 iaitu ayat 220 sampai 230. Jadi untuk slot pertama nanti kita akan baca Al-Quran surah Al-Baqarah muka surat 35 dan 36 ayat 220 sampai 230. Jadi Ustaz akan baca, kita akan dengar dan kita akan ikut Ustaz di tempat masing-masing, insya-Allah. Jadi kemudian selesai saja Ustaz baca Al-Quran, Ustaz akan terus sambung dengan full 10, iaitu kuliah 10 minit. Biasanya kita kata saja 10 minit. Kalau telajak tak ada masalah apa dah, sini malam dah. Tak ada masalah apa, insya-Allah. Kemudian kita selepas tu barulah kita buka kepada interaksi, nak kenalan Ustaz, tanya Ustaz ke apa, digalakkan. Okay. Untuk kalau bagaimanapun sebelum saya serahkan Ustaz untuk memimpin bacaan ayat suci Al-Quran kita tu, juga saya memperingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berapa adab untuk kita berguru
utamanya di cara maya ni, supaya dapat keberkatan. Kerana itu adalah sunnah untuk kita berguru dengan guru-guru. Dari zaman Rasulullah lagi sampai sekarang, sunnah dia macam itu. Itu yang pertama, ada 3 adab saja saya nak ingatkan. Adab yang pertama adalah kita, kalau kita berguru, sama ada di masjid, di surau, di dalam kuliah, ataupun di maya ni, kita perlu mengadap, kita sangat-sangat harus mengadap ustaz. Kalau ustaz pun mengadap kita, maksudnya kalau di masjid kita kena ustaz duduk di depan, kita duduk di mengadap ustaz, ustaz dapat mengadap kita. Jadi dalam konteks internet ni, dalam maya ni, saya sekali lagi nak menggalakkan kepada tuan-tuan dan puan supaya buka kamera. Macam kawan-kawan kita dah buka ni, yang biasa dah tahu lah. Kita buka kamera, ustaz pun ada kamera dah, tuan-tuan nampak lah ustaz. Okey, nampak kamera supaya ustaz dapat tengok kita dan kita pun dapat tengok ustaz. Jadi ustaz tahu lah kata kita fokus tak fokus terhadap pengajaran ustaz di teman ni, jadi semangat bukan lebih. InsyaAllah. Jadi kalau kita tak buka kamera kita, ustaz seorang yang buka kamera, tak tahulah ustaz semangat ke tak semangat, saya tak tahu. Kalau saya lah di sekolah mengajak, murid-murid tak buka kamera, saya tak ada semangat nak mengajak. Saya tak tahu murid saya adakah mereka ada di depan tu ataupun tidak ada. Jadi kita elok mengajak. Ini yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, pastikan tuan-tuan memberi fokus mendengar apa yang disampaikan dan barulah ilmu tuan-tuan akan dapat. Di mana dalam kes kita maya ni, tuan-tuan kena pastikan mikrofon, pembesar suara, bukan mikrofon. Tuan-tuan punya speaker, tuan-tuan kena hidupkan, kena besarkan suara dia supaya dapat didengar oleh tuan-tuan dan puan dan seluruh ahli keluarga. Kerana biasa terjadi orang kata dia tak dengar suara. Sebenarnya dia tutup off dia punya speaker. Jadi memanglah tak dengar. Jadi tuan-tuan buka speaker, baru kita boleh dengar isi penyampaian ustaz dan kita boleh fokus. Yang ketiga, adab ketiga, tuan-tuan diminta tidak mengganggu majlis. Maksudnya kita tak boleh buat gangguan-gangguan dengan bunyi bising dan sebagainya, kerana dia akan mengganggu penyampaian. Sama ada di masjid ke di mana, kita tak boleh ganggu. Dan setengah-setengah ustaz pun dia pesan supaya kalau nak tanya pun, tanya selepas dia benarkan. Dia buka untuk pertanyaan, barulah tanya, barulah majlis berjalan lancar. Samalah ini dalam konteks apa maya ni, cara dia mengganggu ustaz adalah tuan-tuan kena off-kan tuan-tuan punya mikrofon. Tuan-tuan kena senyapkan, mute tuan-tuan punya mikrofon supaya mikrofon ustaz serang saja yang terpasang. Dengan itu kita akan dengar suara ustaz dengan jelas. Kalau tuan-tuan pakai pasang macam tadilah, maksud tadi kalau kita kata bunyi berdengung macam tu, itu adalah kerana 2-3 mikrofon dipasang. Yang Puan Aminah sebut tadi tu sebenarnya yang letak komputer telefon sebelah komputer laptop saya. Jadi bila buka dia punya speaker, bila buka mikrofon memang akan jadi dengung. Sekarang ni saya tutup semua mikrofon, tinggal satu dia buka jadi tak dengung. Jadi itulah 3 adab merupakan sunnah yang kita harus ikuti supaya program kita berjalan lancar. Jadi yang lain-lain nanti kita sembang. Jadi untuk tak lengahkan masa lagi, kita pun dah ada, kita mengalu-alukan kehadiran ustaz dan saya serahkan kepada ustaz untuk meneruskan. Silakan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan Al-Fadhil guru saya, Cikgu bin Effendi, yang banyak berjasa kepada saya di dalam menuntut ilmu semasa saya belajar di sekolah Tun Syekh Barakallah dahulu. Haji Nordin, saya masih ingat lagi sama-sama dahulu dalam aktiviti masjid baru Sungai Bakap. Perempuan yang saya muliakan, yang saya hormati, saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana orang Sungai Bakap sudi jemput saya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, inilah kali pertama saya berhadapan dalam majlis ilmu dengan orang Sungai Bakap.
Orang Sungai Bakap ni dia tak sudi yang kita selama ni. Jadi ni first time sejak saya berkecimpungan dunia pendidikan ni, inilah kali pertama orang Sungai Bakap sudi untuk menjemput saya dalam majlis-majlis begini. Terima kasih. Jadi sebelum saya memulakan qiraatul Quran kita pada malam ini, saya nak tanya kepada Al-Fadil Cikgu Rahim, semasa tazkirah nanti bolehkah saya buat pembentangan? Ada satu nota saya nak present. Boleh. InsyaAllah. Digalu-alukan. Baik, terima kasih Cikgu. InsyaAllah kita baca bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من
نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها ليعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dapat lihat nota di depan? Dapat. Baik, insya-Allah tazkirah 10 minit saya pada malam ini. Tajuk saya ilmu akhir zaman. Jadi ilmu akhir zaman ini merupakan satu bidang ilmu yang saya kira penting untuk ditelaah dan penting untuk dilihat oleh kita semua, memandangkan kita semua pada hari ini sudah pun berada pada akhir zaman. Kita baru menyambut tahun baru Islam 1443 Hijrah, maknanya sudah hampir kita kepada tahun 1500 Hijrah.
Dan ilmu akhir zaman, tajuk kecil saya pada malam ini ialah Zuhurul Mahdi Nihayatul Zalimin. Kemunculan Al-Mahdi, tanda kesudahan orang-orang yang zalim. Tajuk ini boleh dikupas 1 jam, boleh dikupas setengah jam, boleh dikupas 10 minit. InsyaAllah saya akan kupas sekadar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hadis ini saya kira satu hadis yang baik untuk kita telaah di zaman di mana kita berada di dalam suasana dunia yang semakin tidak menentu, dunia yang semakin kacau, dunia yang semakin mengelirukan. Marilah kita lihat satu hadis Nabi SAW, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah redha kepadanya, seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal, qal, bahawa Abi Sa'id berkata, qala Nabi SAW, bahawa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, yanzilu bi ummati fi akhir zaman bala'un syadidun min sultanihim. Kata Nabi kita Muhammad SAW, akan turun kepada umat aku pada akhir zaman. Apa yang akan turun? Bala'un syadid, bala yang bersangatan. Tuan-tuan, akhir zaman ini kita akan menempuh pelbagai bala. Tadi saya berkesempatan meninjau di tempat berlakunya banjir Kepala Air Dian baru-baru ini, dan boleh saya lihat bagaimana keadaan selepas banjir yang begitu, dalam bahasa kita boleh sebut dahsyat lah, satu fenomena banjir yang berlaku yang menggetarkan hati, yang mana itu juga di antara perkara-perkara yang banyak berlaku di akhir zaman. Tetapi pada malam ini kita akan highlight balak. Balak ni macam-macam jenis balak, tapi balak yang kita nak sebut pada malam ini, bala'un syadidun min sultanihim, balak yang bersangatan yang datang daripada pemerintah-pemerintah mereka ataupun kerajaan-kerajaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman kelak, iaitu pada zaman kita ni, akan berlaku turunnya bala yang sangat hebat, yang bala itu datang daripada pemerintah-pemerintah di atas muka bumi ini. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahawa pemerintah ada 5 pusingan. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, kita akan menemui satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad, bahawa putaran pemerintahan ini ada 5 saja, kata Nabi SAW, di mana 5 ini kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, kata Nabi SAW, zaman pemerintahan nubuwah, zaman pemerintahan kenabian, iaitulah pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Iaitulah zaman Nabi memimpin umat Islam di Mekah dan juga di Madinah. Maka itu adalah merupakan fasa emas, zaman keemasan kepada umat, di mana umat Islam dipimpin oleh manusia yang duduk di bawah lembayan wahyu, yang maksum, yang tidak melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Iaitulah sallallahu alaihi wasallam, baginda 13 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Ini dipanggil zaman emas yang paling ideal pemerintahan Nabi kita Muhammad SAW, yang menatijahkan keadilan, yang menatijahkan kemakmuran kepada umat yang berlindung di bawah naungan pemerintahannya. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan selepas zaman Nabi Muhammad SAW akan muncul fasa yang kedua, pemerintahan yang disebutkan sebagai khilafatan ala minhajin nubuwah,
akan datang zaman yang khilafah ini memerintah persis seumpama kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama melihat mereka yang dimaksudkan itu ialah Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Uthman bin Affan dan juga Sayyidina Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ini dipanggil pemerintahan khilafatan ala minhajin nubuwah, pemerintahan khilafah yang persis seperti kepimpinan kenabian. Dan fasa yang kedua itu sudah pun berlalu. Fasa yang pertama sudah pun berlalu. Fasa yang kedua sudah pun berlalu. Datang fasa yang ketiga, disebutkan dalam hadis tersebut, akan munculnya mulkan abdan. Mulkan abdan ini, ringkas ceritanya, pemerintahan berasaskan dinasti. Yang mana dalam sejarah Islam kita lihat selepas zaman Khulafa ar-Rasyidin, munculnya pemerintahan berasaskan sistem beraja. Bermula dengan kerajaan Bani Abbasiyah lebih kurang 90 tahun, bermula dengan kerajaan Bani Umayyah lebih kurang 90 tahun. Kemudian kerajaan Bani Abbasiyah lebih kurang 500 tahun. Kemudiannya kerajaan Utsmaniyah Turki lebih kurang 6 tahun. Ini zaman mulkan abdan. Di zaman di mana pemerintahan sudah beralih daripada sistem syura kepada sistem dinasti. Tetapi sistem Islam masih dikekalkan. Sistem politik ekonomi Islam itu masih kekal, masih lagi memerintah, masih menguasai. Dan Islam pada era ini menguasai 2/3 dunia. Tetapi berlaku kekurangan, berlaku kezaliman di sana sini. Namun sistem Islam itu masih, syariat Islam itu masih ditegakkan. Kemudian kata Nabi, selepas fasa yang ketiga itu muncul fasa yang keempat. Fasa itu disebutkan sebagai fasa yang mana disebutkan dalam hadis sebagai mulkan jabriyan. Mulkan jabriyan, pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang kejam, pemerintahan yang diktator, pemerintahan yang kuku besi. Mulkan jabriyan. Para ulama membuat analisis, siapakah mulkan jabriyan ini? Mereka berpendapat kemungkinan mulkan jabriyan ini bermula selepas jatuhnya kerajaan Utsmaniyah Turki, sehinggalah pada zaman kita ini kita berada di era mulkan jabriyan. Di zaman di mana sistem Islam tidak menguasai dunia. Islam tidak ada kekuatan. Khilafah sudah tidak wujud lagi. Islam tak ada kuasa politik. Islam tak ada kuasa ekonomi. Bahkan kufar menguasai dunia. Di mana sistem dunia ini dikuasai di tangan orang-orang yang bukan Islam, kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, superpower yang menguasai dunia, sama ada Amerika Syarikat, sama ada Rusia, blok timur, blok barat, yang mereka itu ataupun tidak mengizinkan Islam itu tegak. Inilah zaman mulkan jabriyan, bermula pada zaman jatuhnya Khilafah Utsmaniyah Turki 1924. Jatuhnya Khilafah Utsmaniyah Turki, Islam kekal runtuh sampai hari ini. Maknanya kita hari ini berada pada zaman mulkan jabriyan. Inilah, daripada mulkan jabriyan inilah munculnya bala'un syadid, munculnya bala yang bersangatan. Jadi min sultanihim, sultan di sini adalah mulkan jabriyan. Di zaman di mana pemerintah atas muka bumi ini meninggalkan syariat Islam, maka berlakunya kezaliman, maka turunnya bala, pelbagai jenis bala. Yang mana disifatkan dalam hadis Nabi SAW bahawa bala yang turun itu lam yusma' bala'un asyaddu minna. Tidak kedengaran bala yang terlebih dahsyat daripada itu. Kita boleh lihat tuan-tuan apa yang berlaku pada hari ini di Iraq. Kita boleh lihat apa yang berlaku di Syria. Kita boleh lihat apa yang berlaku di Palestin. Kita boleh lihat dalam dunia Arab, dalam dunia Islam. Bagaimana keadaan umat Islam ditindas, dizalimi. Mereka hidup dalam keadaan yang perit. Cuma kita umat Islam di Nusantara ini agak bertuah kerana mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
maka kita ni agak bebas. Tetapi pemerintahan Islam tetap tidak wujud di bumi Nusantara ini. Maka disebutkan hadis, balak yang muncul itu begitu dahsyat sehingga tidak kedengaran balak yang seumpama itu sebelum daripada ini. Tuan-tuan boleh baca peristiwa bala yang menimpa saudara kita di Palestin, bala yang menimpa saudara kita di Syria, bala yang menimpa saudara kita di Iraq, yang menyaksikan bagaimana keadaan mereka begitu pahit. Hatta tadiqa anhumul ardur rahbah. Bukan bumi yang luas ini menjadi sempit ke atas mereka. Oleh kerana balak yang begitu hebat menimpa umat Islam pada waktu ini, pada zaman Mulkan Jabrian ini, maka bumi yang luas ini terasa sempit kerana bala yang menimpa, yang menyebabkan mereka menjadi pelarian. Sebagai contoh, berapa ramai pelarian Palestin, berapa ramai pelarian Rohingya, berapa ramai pelarian umat Islam di Somalia, berapa ramai pelarian umat Islam di dunia Arab. Jadi ini menjadikan bumi yang luas seakan-akan sempit kepada mereka. Kemudian disebutkan seterusnya di dalam hadis, wa hatta yumla al-ardu jawran wa zulma. Sehingga dipenuhi bumi ini dengan kezaliman dan penindasan. Dunia hari ini menyaksikan kezaliman dan penindasan berleluasa, di mana PBB tidak dapat berperanan dengan sebaiknya untuk menegakkan keadilan. Berlakunya kezaliman dalam bidang politik, berlakunya kezaliman dalam bidang ekonomi, berlakunya kezaliman dalam pelbagai bidang yang mana dipenuhi muka bumi ini dengan kezaliman akibat daripada sistem Islam tidak wujud di atas muka bumi. La yajidul mu'minu malja'an yaltaji'u ilaihi minadh zulmi. Sehingga seorang mukmin itu tidak mendapati jalan keluar ataupun tidak mendapati tempat berlindung yang ia boleh berlindung ke tempat itu daripada kezaliman. Begitu berleluasa di atas muka bumi ini kezaliman, sehingga orang mukmin nak cari tempat berlindung tidak ada tempat untuk berlindung. Saudara cuba fikirkan, apakah ada tempat untuk umat Islam berlindung di bawah naungan PBB sebagai contoh? Adakah umat Islam ada tempat untuk berlindung di bawah OIC hatta sekalipun? Adakah umat Islam Rohingya? Adakah umat Islam yang menjadi pelarian di mana-mana ada tempat untuk mereka berlindung daripada kezaliman yang wujud? Itu yang berlaku. Umat Islam Palestin sebagai contoh. Jadi fenomena itu digambarkan oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW, sehingga orang mukmin itu tak ada tempat dia nak berlindung daripada kezaliman yang menimpa diri dia, negara dia, bangsa dia dan juga tanah air dia. Fayab'atsullahu azza wa jalla rajulan min itrati. Maka apabila fenomena kezaliman ini berleluasa sehingga tidak ada lagi tempat untuk orang-orang yang baik-baik untuk berlindung diri, sehingga orang mukmin menjadi mangsa penindasan dan kezaliman, keadaan sudah sampai kepada kemuncak. Apabila begitu dalam hadis Nabi, fayab'atsullahu azza wa jalla rajulan min ajrati, maka Allah akan mengutuskan seorang lelaki daripada keturunan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak terkawal. Apabila keadaan sudah begitu menekan, pada waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutuskan seorang lelaki daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi islah, yang akan membuat reformasi, yang akan membuat perubahan, yang akan membuat suatu islah dalam dunia ini. Yang mana dia akan menukar keadaan dunia, fayamla'ul arda qistan wa adla, sehingga dunia ini dipenuhi dengan keadilan dan kesaksamaan. Kama muliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman dan juga penindasan. Jadi apabila keadaan penindasan begitu kemuncak, pada waktu itu Allah akan utuskan seorang lelaki daripada keturunan Nabi, iaitulah Imam Al-Mahdi. Di mana tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, kepercayaan terhadap Imam Al-Mahdi ini sebahagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ia bukan satu perkara yang remeh. Ia merupakan sebahagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah dan ulama-ulama kitab yang panjang berkaitan dengan Imam Al-Mahdi, Muhammad bin Imam Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Yang mana ulama-ulama Nusantara pun menterjemah kitab-kitab Arab, di antaranya Syekh Abdullah Al-Fattani. Syekh Daud Abdullah Al-Fattani ada kitab yang diterjemah daripada kitab Arab, tulis dalam kitab bahasa Jawi. Demikian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dia ada satu kitab yang diberi judul Al-Qar fi Alamatil Mahdi Muntazar. Kitab yang khusus membicarakan tentang Al-Mahdi, di mana Al-Mahdi ini merupakan suatu yang menjadi kepercayaan kepada kita Ahlussunnah Jamaah, di mana ulama menyebutkan dalil tentang munculnya ataupun adanya Al-Mahdi ini sabit dalam hadis-hadis yang tarafnya mutawatir maknawi. Apabila berlaku keadaan sebegitu rupa, Allah akan utuskan seorang lelaki yang akan buat perubahan di atas muka bumi ini. Apa perubahan yang dia buat? Dunia yang sebelum ini penuh dengan kezaliman dan juga penindasan bertukar dengan pemerintahan yang dia bawa menjadi makmur dengan keadilan dan juga kesaksamaan. Ini janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia memerintah atas muka bumi, dengan perkataan yang lain-lain tuan-tuan, satu pusingan Islam akan kembali menang, di mana Al-Mahdi akan mewujudkan semula sistem khilafah, Islam kembali berkuasa di atas muka bumi. Tadi tuan-tuan saya baru menerangkan 4 pusingan. Ada satu lagi pusingan saya tak terangkan. Pusingan yang pertama saya ulang lagi sekali, di mana pemerintahan Islam itu bermula dengan zaman nubuwah, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putaran yang kedua zaman khilafatan ala minhajin nubuwah, iaitu zaman Khulafa ar-Rasyidin. Putaran yang ketiga zaman mulkan Atan, iaitu zaman pemerintah dinasti, iaitu zaman kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah Turki. Dan kita sekarang ni berada di fasa putaran yang keempat, mulkan Jabriyan, di mana sistem khilafah tidak wujud, di mana kuasa besar dunia, sama ada kuasa besar dunia blok barat ataupun blok timur yang menguasai dunia ini. Yang menjadi kuasa besar dunia hari ini ialah Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutunya, dan Rusia dan juga sekutu-sekutunya. Islam tidak ada berkuasa di zaman mulkan Jabriyan. Pada ini itu putaran yang keempat, dan disebutkan dalam hadis Imam Ahmad tadi bahawa akan datang fasa yang kelima. Kembali disebutkan dalam hadis itu khilafatan ala minhajin nubuwah, khilafah seperti zaman kenabian, dan ulama mengisyaratkan bahawa zaman ini adalah besar kemungkinan insya-Allah pada zaman Al-Mahdi dan juga pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Islam akan kembali memerintah pada zaman mereka, pada zaman Isa dan juga pada zaman Al-Mahdi, sehinggalah Dajjal dibunuh. Sabit dalam hadis yang banyak, itu banyak perbincangan dalam hadis-hadis yang boleh kita baca. Tetapi untuk malam ini, pada zaman dia memerintah, apa yang akan berlaku? Kemakmuran dengan keadilan dan juga kesaksamaan. Dunia kembali tegak ketaatan, dunia kembali tegak sistem yang adil. Arda anhu sakinus sama wa sakinul ard, sehingga reda ke atasnya penduduk langit dan penduduk bumi. Waktu Al-Mahdi memerintah dunia, pada waktu itu penduduk langit, iaitu para malaikat, reda kepadanya, dan penduduk bumi yang terdiri daripada manusia reda kepadanya. Tak ada isu, tak puas hati ke apa ke, tak ada isu. Di mana dia menjadi manusia yang disokong 100%. Jadi pada zaman itu bukan saja penduduk bumi reda kepadanya, penduduk langit yang terdiri daripada malaikat pun reda kepadanya. La tadakhirul ardu min badriha syai'an illa akhrajatuh, dan tidaklah menyibuk pada biji benihnya, daripada benih-benihnya sedikit pun kecuali akan dikeluarkannya. Maksudnya di sini pada zaman Al-Mahdi akan berlaku kemakmuran, di mana bumi akan menjadi subur
dan pertanian akan kembali menghijau. Di sini ada ulama mengisyaratkan bahawa kemungkinan besar pada waktu itu kita akan kembali pada zaman kembali kepada negara pertanian, bukan negara perindustrian. Kerana negara perindustrian yang bermula dengan revolusi Eropah yang menyaksikan dunia berubah, mereka inilah yang membawa kepada konsep negara perindustrian yang mana berlaku banyak pencemaran dan sebagainya. Pada zaman Al-Mahdi, bumi ini akan kembali subur dan pertanian akan menjadi suatu yang penting dalam sistem ekonomi pada waktu itu. Walas sama'u min qatriha syai'an illa sabballahu alaihi midrara. Dan tidaklah langit melainkan langit akan menurunkan hujan, akan mencurahkan hujan yang lebat. Pada zaman Al-Mahdi hadis nak gambarkan bagaimana kemakmuran dan juga kesentosaan pada zaman itu. Bumi subur, bumi menghijau, kemudian langit menurunkan hujan. Tidak ada kering kontang yang menyebabkan tanah menjadi kering. Jadi itu gambaran tentang pemerintah Al-Mahdi yang makmur. Kemudian seterusnya di dalam hadis ini disebutkan ya'ishu fiha sab'a sinin aw saman aw tis'a. Yang mana pemerintahan Al-Mahdi ini ada 7 tahun ataupun 8 tahun ataupun 9 tahun. Itulah lebih kurang zaman emas di akhir zaman. Kemudian pemerintahannya antara 7 hingga 9 tahun. Pada zaman pemerintah Al-Mahdi, tatamannal ahya'ul amwat mimma Allahu azza wa ahlil ardh. Orang-orang yang hidup pada zaman Al-Mahdi itu bercita-cita, berangan-angan kalaulah orang yang mati sebelum daripada mereka, itulah orang yang mati pada zaman Mulkan Jabrian. Orang-orang yang mati pada zaman dunia ini dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan. Orang yang hidup pada zaman Al-Mahdi itu bercita-cita atau berangan-angan kalaulah orang-orang yang mati sebelumnya, iaitu orang-orang yang mati pada zaman dunia penuh dengan kekejaman dan kezaliman, hidup sekarang dan boleh melihat bagaimana kelebihan-kelebihan dan juga kebajikan-kebajikan yang banyak yang Allah berikan pada zaman Al-Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Akhrajahul Imamul Hafiz Abu Abdullah Al-Hakim fi mustadrakihi ala al-Bukhari wa Muslim radhiyallahu anhuma. Jadi tuan-tuan, hadis ini memberi satu motivasi kepada kita bahawa Islam akan kembali menang di akhir zaman. Jadi di zaman kita lihat malaknya sinar Islam, zaman di mana kita lihat umat Islam berada dalam keadaan yang begitu lelah, seolah-olah tidak ada lagi masa depan untuk Islam. Dalam fikiran kita lah tuan-tuan, dalam fikiran anak-anak kita, mungkin tak terbayang bahawa Islam ni akan kembali menjadi kuasa besar dunia. Islam ni akan kembali memerintah dunia. Itu mungkin tak ada dalam minda masyarakat kita dan umat Islam. Tetapi bila kita lihat hadis-hadis akhir zaman, kita dijanjikan bahawa Islam akan kembali menang, maka ini menjadi motivasi dan semangat kepada kita untuk bekerja bagi memenangkan Islam. Walaupun dalam program-program yang kecil, seumpama yang dibuat oleh Surau Jawijaya ni yang buat program Quran. Sebenarnya kita bermatlamat, kita berhasrat untuk memenangkan Islam walaupun program yang kecil-kecil. Tetapi program-program kecil ini kita niatkan untuk Islam itu menang, Islam itu berjaya pada zaman kita hidup ataupun pada zaman anak cucu kita. Dalam keterbatasan waktu yang ada, saya simpulkan hadis pada malam ini. Jadi kalau kita lihat hadis tadi, kita lihat 4 perkara yang penting. Yang pertama masa, yang kedua umat Islam yang menerima baik ataupun buruk, yang ketiga pemerintahan,
yang keempat dunia. Dunia tempat kita tinggal. Kalau kita tengok masa yang dibincangkan hadis ini ialah akhir zaman. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya sangat berharap dan sangat berharap dengan sepenuh hati bahawa tuan-tuan kena tahu bahawa kita sudah berada di akhir zaman. Kita sudah berada di tahun 1443 Hijrah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat, ada ulama membuat kajian bahawa dunia ini tak akan sampai 1500 tahun pun. Ada ulama mengatakan bahawa dunia ini dalam tempoh 1500 tahun lebih sedikit saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu kajian ulama. Maknanya kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama tersebut, maknanya kita sudah berada di akhir zaman dan kita sedang menanti episod-episod akhir zaman yang dijanjikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila sebut akhir zaman ni, ada beberapa figure yang kita akan hadapi. Yang pertama, Dajjal. Yang kedua, Ya'juj wa Ma'juj. Yang negatif. Yang positifnya ialah Al-Mahdi dan juga Isa. Ini figure-figure besar yang akhir zaman. Jadi adalah sangat penting untuk kita memahami bahawa kita sudah pun berada di akhir zaman. Yang kedua, umat Islam, iaitulah kita dan umat Islam sejagat. Pada zaman ini, pada zaman Mulkan Jabrian ini, fasa yang keempat ini akan ditimpa bala yang dahsyat. Akan mengalami kesempitan hidup. Daripada bala yang menimpa. Tuan-tuan lihat, umat Islam di mana-mana rata-rata berada dalam situasi ini. Kita baru menyaksikan Arab Spring beberapa tahun yang lalu, yang mana diharapkan daripada Arab Spring itu berlakunya fenomena baru yang menjadi sinar kepada umat Islam, tapi apa yang berlaku ialah keadaan yang semakin genting kepada umat Islam di sebelah Timur Tengah. Itu sedang berlaku. Dan pemerintah di atas muka bumi ini, kalau kita lihat kuasa besar dunia memang di tangan kufar, bukan Islam. Amerika Syarikat dan sekutunya, Rusia dan sekutunya. Kalau kita lihat betul-betul dunia hari ini berada di antara dua blok. Sama ada blok barat yang dikuasai oleh Amerika Syarikat dan juga sekutunya, negara-negara Eropah dan negara-negara NATO, dan juga blok timur yang dikuasai oleh Rusia, China dan juga Korea Utara bersama dengan beberapa negara Islam yang duduk di situ seperti Iran. Inilah dua blok yang sedang berlumba untuk menguasai dunia. Dan umat Islam menjadi mangsa di sebalik dua blok yang sedang berusaha untuk menguasai dunia. Dan hari ini kita dapat lihat bagaimana China begitu sekali, dan Laut China Selatan hari ini di antara tempatnya bergelora kerana China dia claim Laut China Selatan tu dia punya. Jadi tuan-tuan, di mana pemerintah negara-negara umat Islam? Tak ada kekuatan. OIC tak ada kekuatan. Umat Islam tak ada kekuatan. Kemudian dunia hari ini penuh dengan kezaliman dalam semua aspek kehidupan, sama ada sistem ekonominya, sistem sosialnya, politiknya. Dan kalau kita tengok sistem ekonomi sebagai contoh, di mana sistem ekonomi riba diamalkan oleh Bank Dunia, oleh IMF sebagai contohnya, semuanya menindas negara-negara miskin. Yang mana negara-negara miskin akan terus miskin. Tak mungkin negara miskin akan naik menjadi negara membangun ataupun negara maju. Kita daripada dulu menjadi negara membangun, tak maju-maju. Kerana dunia ni telah pun disiapkan begitu. Negara maju, negara membangun, negara miskin. Jadi kezaliman berlaku di mana-mana. Itu zaman Mulkan Jabrian, zaman kita. Dan pada zaman Al-Mahdi, perkara tersebut akan berubah. Pada zaman khilafatan ala minhajun nubuwah, situasi itu akan berubah. Dari segi masa, ya, masa akhir zaman juga, masa yang lebih kemudian daripada sekarang. Tetapi umat Islam pada zaman Al-Mahdi dilimpahi dengan al-khair, yakni kebaikan dan kebaikan yang banyak.
umat Islam berada dalam kemakmuran, sehingga disebutkan dalam hadis tadi orang-orang yang hidup pada zaman pemerintah Al-Mahdi dan Nabi. Tapi kalau boleh orang yang mati sebelum ini, mana nikmatnya hidup di bawah pemerintahan yang adil di bawah sistem khilafah pada zaman Al-Mahdi tersebut. Jadi tuan-tuan, itu akan berlaku, bahawa itu akan berlaku kerana perkara itu mudah saja bagi Allah. Allah kalau berkehendak, dia akan datangkan orang-orangnya yang akan melakukan perubahan total yang tuntas di atas muka bumi ini. Apabila Allah berkehendak, cuma sekarang masanya belum berlaku. Pemerintahan Al-Mahdi akan memimpin bersama dengan Nabi Isa, disebutkan di antara 7 ataupun 9 tahun. Yang mana sistem yang ditegakkan dalam pemerintahannya penuh dengan keadilan dan kesesamaan, sehingga keadilannya itu menyebabkan penduduk langit dan penduduk bumi redha kepadanya. Rakyat yang bernaung di bawah pemerintahannya redha dan mendukungnya, demikian juga penduduk langit daripada malaikat mendoakan pemerintahan Al-Mahdi dan Nabi Isa AS, dan dunia di waktu itu dipenuhi dengan keadilan dan kemakmuran, sehingga digambarkan hujan turun, digambarkan bumi menjadi subur. Puan yang saya muliakan, itulah lebih kurangnya pengisian saya pada malam ini, sekadar untuk mencuit perasaan tuan-tuan dan puan pada malam hari ini, untuk sama-sama kita merenung hadis Nabi SAW. Yang hadis ini hadis motivate, memberi kita semangat. Islam yang kerdil di akhir zaman ini akan meniti zaman-zaman bertuah apabila sampai masa dan ketikanya. Adapun kita berusahalah ke arah untuk melakukan apa-apa kebaikan, niatkan apa itu menang. Kemenangan Islam akan membawa kepada keamanan, akan membawa kepada keadilan, akan membawa kepada kenikmatan kepada dunia dan segala isinya. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikannya. Kita sama-sama kongsi. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Ustaz Muhammad Muhaizam Mak Ishaq yang berjaya menyampaikan pengisian ilmu ataupun tazkirah kepada kita pada malam ini. Juga dapat menjadi guru kita membaca Al-Quran tadi, sebentar tadi. Jadi saya mengalung-alungkan sumbangan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Muhaizam pada kita di dalam grup ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dengar, saya sebenarnya selalu baca dalam Facebook Ustaz Muhaizam kita ni. Bagi saya berpandangan Ustaz Muhaizam ni memang seorang yang kritikal, yang memang kritikal dari segi kritis lah, kritis dari segi bukan kritis dari segi kajian dia suka memang saya perhatikan memang mengkaji terutamanya hal sirah dan sejarah ni, sama ada yang tadi berkaitan dengan pemerintahan Islam yang lalu dan juga sehinggalah zaman Imam Mahdi dan juga nanti Nabi Isa, malah di negara kita sendiri pun, iaitu mengenai ulama-ulama ataupun guru-guru di Malaysia yang dulu-dulu, yang zaman dulu daripada zaman Tok Guru kita, suka saya nampak Ustaz Muhaizam memang suka cari benda tu dan tengok kitab-kitab dia dan cerita mengenai benda-benda tersebut. Contoh dia, kalau lawatan ke Melaka, pergi ke masjid-masjid, cari tak mana pusara guru-guru berkenaan dan tengok kisah-kisahnya, cuba baca kitab-kitabnya. Jadi ini Ustaz Muhaizam. Jadi saya rasa sangat menarik
isi yang disampaikan penuh berisi, masa yang diberikan nampaknya dah langgar lah lebih kerana semangatnya. Wallahualam kerana semangat dapat cakap dengan orang Perampas Kelantan ataupun orang Jawi ataupun Sungai Bakar lah, hometown dah. Ustaz Mazam. Jadi selamat kembali ke hometown. Saya harap ini bukan yang pertama. Tadi Ustaz kita ini kali pertama dipanggil balik ke Sungai Bakar ni untuk menyampaikan. InsyaAllah dalam siri ni pun saya akan jemput ke Ustaz lagi. Memang nampak banyak benda yang nak disampaikan. Harap Ustaz sudi menerima lah kalau saya jemput lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak berapa pasti sejarah pendidikan Ustaz Muhazzam kita ni. Setakat yang saya tahu memanglah macam Ustaz sebutkan tadi, kalau sekolah sampai di sekolah untuk Syekh Barabah, sekolah biasa tuan-tuan. Tapi macam mana Ustaz pergi menjurus kepada aliran agama ni, kerana sekolah daripada sekolah akademik biasa bertukar dan sekarang ni dah menjadi pensyarah dalam bidang agama. Jadi nak minta Ustaz takruf sikit lah, cerita macam mana sejarah pendidikan Ustaz. Yang saya tahu sekarang ni, yang terkini adalah pensyarah di UiTM Merbuk. Jadi minta Ustaz buat takruf sikit mengenai cara pendidikan Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Cikgu Rahim ni guru matematik kami di sekolah Tun Syekh Barakubah dahulu. Jadi kenal sangat rapat dengan Cikgu Abdul Rahim. Dulu pun banyak selain daripada di sekolah, persatuan pelajar juga terlibat dengan ABIM. Jadi saya memang dari segi pendidikan, saya belajar di sekolah rendah. Saya memang anak Sungai Bakar sungguh-sungguh. Jadi ayah orang tua saya ni Pak Abdul Ralik almarhum, Pak Abdul Ralik orang panggil, ataupun Pak Pingat Mangkuk. Orang belah-belah dengan Duri mau kenal lah. Jadi sekolah rendah di Sungai Bakar, sekolah menengah pun Sungai Bakar. Tapi saya ni macam Cikgu Rahim kenal lah, mengaji tak cerdik, tak boleh nak pi. Saya SPM 2 kali. Jadi SPM 2 kali pun tak boleh masuk universiti juga. Lepas tu saya ambil STPM. Ambil STPM pun bidang sastra lah. Ambil sastra Melayu, bahasa Melayu, sejarah, pengajian, kemudian ekonomi. Untuk agama, bahasa-bahasa Arab ni. Tu pun ngaji terus tu pun tak boleh kat masuk universiti. Teringin nak masuk universiti, zaman tu susah masuk universiti. Ada 7 universiti yang masa tu. Maka orang kata tak upaya lah, saya pun buat keputusan berhenti mengaji, pergi Kuala Lumpur merantau. Merantau tu kerja ni tak kira lah. Dan saya dipertemukan dengan beberapa individu yang memberi saya lorong untuk mulakan hidup baru. Umur saya pun dah lewat dah 24 gitu. Untuk saya mula belajar agama, saya mula belajar bahasa Arab. Lepas saya belajar bahasa Arab tu, saya belajar terus di Egypt, di Mesir. Tak belajar di Mesir. Tadi cerita panjang lah pergi Mesir tu lagu mana. Saya mengaji lebih kurang 2 tahun, ambil bahasa Arab semata-mata. Kemudian balik Malaysia, saya mengaji kat Perlis, dekat Matri. Ambil sijil Pak Senawi. Ada asas bahasa Arab sikit, balik baru mengaji agama. Mengaji balarah, mengaji tak kira lah, mengaji tafsir hadis sebagainya. 2 tahun Pak Senawi saya ambil, lepas tu saya masuk college. College ambil yang Islam, kali untuk dapat bachelor. Lepas tu satu saya balik Malaysia, saya berkhidmat di sebuah kolej Islam di Kelantan, Kota Baru Kelantan, lebih kurang 5 tahun. Saya balik ke Kedah, hijrah ke Kedah.
mengajar di Mat Mahmud. Masa tu saya juga menyiapkan tesis master saya di Universiti Melaya dalam bidang usuluddin, menyiapkan diploma pengajian di Universiti Utara Malaysia, dan selepas itu saya bertukar tempat kerja ke universiti ataupun ke Universiti Teknologi Mara UiTM di Shah Alam. Saya duduk di Shah Alam lebih kurang 2 tahun, dan selepas itu tahun 2011 saya beralih balik ke Kedah di Merebuk di Sungai Petani ini, dan duduklah sampai sekarang. Dan kemungkinan lepas ni nak hijrah lagi ke tempat lain, wallahu alam. Tapi dalam usia 50 ni dah mula teringin balik ke Sungai Bakap, tapi tak tahulah setakat ni tak nampak jalan lagi untuk kembali ke Sungai Bakap. Itulah saya kira lebih kurang saya punya ta'aruf. Maaflah kalau ta'aruf saya tu kelihatan lebih-lebih. Sekian. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan ada anak dan sebagainya cucu nanti boleh ikut contoh ni. Maksudnya kalau di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ustaz Muhaizam kalau kita dengar tadi sampai STPM masih lagi dalam aliran akademik biasa. SPM 2 kali, kemudian ambil STPM, lepas itu merantau jalan sini jalan sana, sampailah pergi Kuala Lumpur jumpa seorang individu yang buka jalan kepada Ustaz Muhaizam hingga dapat pergi belajar bahasa Arab di Mesir. Kemudian barulah sejarah mengenai ilmu agama dan juga penguasaan Ustaz sampai kita dengar tadi dalam ceramah modern. Memang sangat teliti huraian dan juga penyampaian kajian yang Ustaz buat. Jadi terima kasih Ustaz. Saya buka lah sedikit satu dua pada tuan-tuan. Saya berinteraksi memang lama tak jumpa Muhaizam. Jumpa dalam alam maya ya. Okey, tuan-tuan, ada untuk pengetahuan tuan-tuan, Ustaz Muhaizam, ada juga beberapa orang guru Cikgu Muhaizam yang ada kat sini. Antaranya Cikgu Fatimah Hamid, Fatimah Abdul Hamid, anak Cikgu Hamid dulu. Kemudian Ustazah Hanisah Mutni'ah, Muhammad Ali juga ada. Cikgu Hadi, Cikgu Hadi Nordin pun ada. Jadi ada beberapa orang lagi yang ada di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada sebarang pertanyaan atau apa-apa daripada tuan-tuan dan puan. Silakan saya buka kepada tuan-tuan dan puan. Tak ada apa. Kalau tak ada apa tuan-tuan, mungkin masa pun dah lewat dah. Ustaz Muhaizam ambil masa panjang. Jadi saya tak marah ambil masa panjang tu. Jadi saya nampak macam Ustaz tak cukup masa. Banyak benda nak sampaikan kita. Jadi harap Ustaz dapat menyertai lagi program ni Ustaz. Jadi untuk mengetahui Ustaz, kita adakan program ni setiap hari dengan cita-cita ataupun iltizam kami untuk khatam Al-Quran setiap hari dengan baca 2 muka surat bersama dengan Ustaz-Ustaz yang kita jemput. Jadi untuk pengetahuan semua juga, tuan-tuan dan puan-puan, program ni kita buka kepada awam. Jadi kalau tuan-tuan nak ajak kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan, boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita alu-alukan. Kerana dalam untuk pengetahuan Ustaz Muhaizam, bukan orang Sungai Bakap yang kat sini Ustaz, bukan orang Jawi je, bukan orang Seberang Kelas Selatan. Ada orang daripada Banting, ada daripada Alustad juga, ada daripada Gombak, nanti macam-macam daripada Setiawan pun ada dah dalam grup ni. Jadi kalau tuan-tuan pasti ada yang bagi tahu kata dia minta maaf bercuri-curi masuk ni. Bukan curi-curi, memang kita buka kepada awam. Jadi tuan-tuan boleh masuk. Memang dia kata nanti minta maaf lah, takut lagi mengganggu ataupun tak diizinkan. Sebenarnya kita izinkan tuan-tuan dan percuma saja, memang percuma. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, memang kita jemput ustaz-ustaz ni semua pun atas sumbangan ustaz-ustaz semua. Ustaz-ustaz memberi sumbangan secara percuma. Jadi yang kita cari itu adalah ustaz-ustaz yang ikhlas nak bagi penyampaian. Kerana kita tahu dalam keadaan kita sekarang ni memang kita tak boleh berkumpul, antara aktiviti yang kita boleh buat adalah seperti ini. Jadi ustaz-ustaz yang ikhlas nak bantu, yang tu yang saya jemput dan tanya Ustaz, adakah Ustaz boleh menyumbangkan ilmu dan
dan juga suara untuk program kita. Jadi yang kita dapat ni adalah semua secara percuma tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan amat dialu-alukan untuk menyertai. Boleh start noh? Boleh kita jemput lagi Ustaz noh? InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup dah, saya jemput Ustaz untuk baca doa supaya kita semua selamat, semua sampai menghadapi akhir zaman ni, supaya kita semua diredai Allah dan dapat kembali kepada Allah dalam keadaan seorang yang beriman, dan juga seterusnya kita dapat menjalankan program kita ni sampai hajat kita khatam, iaitu 301 siri sampai 10 bulan ni setiap hari. Wallahu alam. Semoga kita berjaya, ada kekuatan. Minta Ustaz membacakan doa untuk kami, aminkan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرور. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. جبار يا منتقم، يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana istiqamah menyertai program ni dari awal sampai habis, dan juga untuk program-program yang seterusnya. Saya juga sangat-sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Muazzam bin Ahmad Isa yang telah sudi bersama kita dan menyampaikan pengisian ilmu kepada kita. Sedikit pengumuman mengenai besok, tuan-tuan, besok siri yang ke-18. Untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk siri yang ke-18 besok, tetamu kita, Ustaz ataupun guru kita, yang kita jemput adalah Ustaz Haji Ahmad Fahmi bin Abu Bakar. Ustaz Haji Ahmad Fahmi bin Abu Bakar, iaitu Mudir Am Sekolah Tahfiz Al-Islah, dan juga daripada Yayasan Mawar, yang kita akan jemput insya-Allah. Jadi untuk siri yang ke-17, 18 kita akan bersama dengan Ustaz Haji Ahmad Fahmi bin Abu Bakar. Jadi minta tuan-tuan yang ada tu hebohkan. Tuan-tuan boleh ajak kawan-kawan tuan-tuan dan puan masuk. Kita memang buka kepada tuan-tuan dan semua, kecuali hanya untuk 100 orang, kerana kita menggunakan Google Meet yang percuma ni dia sampai 100 ya, tapi kita buat rakaman tuan-tuan. Kita akan masukkan dalam YouTube. Siapa yang terlepas dia boleh tengok rakaman dalam YouTube. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima Terima kasih Ustaz. kasih. Sama.